Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Waridah dalam Perniagaan tingkatan 4 bab 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Kita akan pergi pada 1.0 iaitu pengenalan. Kita perlu memahami definisi perniagaan iaitu aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Di sini apa yang perlu kita tahu adalah aktiviti jual beli. Apa yang dijual beli adalah barang atau perkhidmatan dan wujudnya mesti adanya penjual dan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Itulah dia definisi perniagaan. Seterusnya kita akan lihat definisi konsep asas perniagaan iaitu perkara utama dan asas yang membolehkan wujudnya proses urus niaga antara penjual dengan pembeli. Definisi konsep asas perniagaan ini merangkumi 6 komponen utama. Yang pertama, memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Seterusnya, kedua, perlu adanya pertukaran nilai. Ketiga, keuntungan perniagaan. Keempat, kontrak perniagaan. Kelima, barang dan perkhidmatan. Dan akhir sekali, adanya penjual dan pembeli. Ini dapat kita lihat daripada peta Aiting, diringkaskan melalui peta Aiting konsep asas perniagaan. Maklumat ini kita perolehi daripada buku rujukan, internet, majalah dan usahawan. Konsep asas perniagaan ada 6 komponen iaitu memuaskan kehendak dan keperluan pengguna, pertukaran nilai, keuntungan perniagaan, kontrak perniagaan, barang dan perkhidmatan serta penjual dan pembeli. Seterusnya kita akan lihat konsep asas perniagaan dari segi barang dan perkhidmatan. Definisi barang. Barang adalah sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal. Sebagai contoh, ni handphone ni ada bentuk fizikal. Ini yang dikatakan bentuk fizikal, berbentuk 4 segi. Manakala perkhidmatan, definisi perkhidmatan adalah aktiviti yang memberikan faedah kepada pengguna dan peniaga. Ia tiada bentuk, tapi kita mendapat faedah daripada penggunaan tersebut. Contoh bagi barang, contoh di sini Cikgu beri adalah perabot, makanan dan pakaian. Manakala contoh bagi perkhidmatan adalah pengangkutan, insurans dan pelancongan. Konsep asas perniagaan kedua adalah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Di sini kita lihat gambar nasi diberi di sini. Ini adalah keperluan iaitu setiap orang perlu makan nasi, makanan ruji di Malaysia. Yang sebelah ni barang kemas ni adalah merupakan barang kehendak. Ini adalah beza keperluan dan kehendak. Kita lihat dari segi definisi. Keperluan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan hidup. Manakala kehendak merupakan keinginan manusia untuk hidup lebih selesa. Contoh barang kemas. Konsep asas perniagaan yang ketiga iaitu pertukaran nilai. Apa yang dikatakan dengan pertukaran nilai? Kita lihat di sini. Merupakan aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai seperti wang kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperolehi. Kita lihat gambar di sini di mana adanya penjual dan pembeli, di mana melibatkan wang di sini dan juga sebagai imbalannya adalah mendapatkan barangan. Ada juga tidak melibatkan wang pada hari ini iaitu perniagaan, contoh perniagaan online menggunakan pembayaran melalui kad kredit. Boleh di situ. Konsep asas perniagaan yang seterusnya adalah keuntungan perniagaan. Apa yang dikatakan dengan keuntungan perniagaan? Keuntungan adalah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Itu yang dimaksudkan dengan keuntungan.
Kita lihat di sini formula ataupun rumus keuntungan, iaitu keuntungan sama juga jumlah jualan tolak dengan jumlah kos. Jika kita mendapat angka yang positif, bermaksud kita memperolehi keuntungan. Di mana keuntungan ini adalah sebagai petunjuk jika perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran serta melambangkan imej dan kecemerlangan. Konsep asas perniagaan seterusnya ialah penjual dan pembeli. Kita lihat gambar di sini adanya penjual dan adanya pembeli. Definisi bagi penjual iaitu individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan, manakala pembeli merupakan pihak yang memerlukan atau mengkehendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Itu adalah definisi bagi penjual dan pembeli. Dan kita lihat konsep asas perniagaan yang seterusnya iaitu kontrak perniagaan. Baiklah, murid-murid boleh scan QR code di sini untuk melihat Akta Kontrak 1950. Definisi kontrak bermaksud perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Kontrak dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950. Dan kontrak perniagaan merupakan kontrak jual beli dan kontrak sewa beli. Okey, ini adalah contoh dua pihak menandatangani kontrak perniagaan. Okey, seterusnya kita akan lihat aktiviti perniagaan. Terlihat di sini adanya gambar kilang perabot dan satu lagi adalah gambar suasana di dalam sebuah kelas. Apa yang kita boleh dapat di sini adalah aktiviti berasaskan barang yang kilang perabot ni yang di bawah ini. Definisinya adalah melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Contoh, kilang perabot menghasilkan perabot seperti meja, kerusi dan kabinet. Itu adalah aktiviti perniagaan berasaskan barang. Manakala aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan adalah melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Contoh, pendidikan merupakan aktiviti perkhidmatan yang menawarkan pembangunan modal insan dari aspek mental dan fizikal. Baiklah, sampai di sini kita lihat gerak minda 1. Okey, murid-murid sila buat soalan struktur dan soalan esei di dalam buku teks perniagaan tingkatan 4, muka surat 9 dan 10. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.